Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni saya akan buat market outlook untuk crude oil, gold and Dow. So hari ni 7/3/2021. So yang mana belum subscribe ataupun like saya punya YouTube ni, untuk video, anda boleh buat duso, sebab saya akan update info-info berkenaan dengan trading dalam ni. So dalam ni pun saya ada ajar berkenaan dengan trend line, Fibonacci, and then nanti saya akan update dari masa ke masa. Anda boleh tengok kat sini. So jom kita tengok apa akan jadi crude oil besok bila market buka. So kita start dengan WTI. So WTI ni seperti yang you all nampak daripada minggu lepas, dia masih lagi uptrend. Price masih lagi uptrend dan continue naik pada Jumaat lepas, Jumaat baru ni. Market close pada bullish. So dia breakout previous high dia di sini. Previous high dia, maknanya dia breakout resistance dia. And then dia continue naik. So kita tengok daripada time frame besar ke time frame kecil bila kita buat analisa ni. So kita kena tengok daripada time frame besar, every time frame lah, multiple time frame panggil. So bila kita tengok di H4, kita marking trend line, and then kita marking support and resistance. Di sini anda boleh nampak saya punya trend line and saya punya support resistance. Ni trend line, ini support and resistance. Support and resistance dekat atas ni. Kalau you all nampak di weekly, nampak ada lagi resistance di atas ni. So saya dah marking resistance di atas ni. So apa kita buat? Kita pergi ke H1 H1, kita nak tengok H1. Sebelum kita tengok H1, kita tarik kita tarik Fibo di H4 dulu. Kita tengok Fibonacci retracement di H4. Kita tarik di H4 Fibonacci. So kenapa kita tarik di H4 ni? Untuk kita tengok sama ada price dah sampai tak di Fibo, mana-mana Fibo level terutamanya golden Fibo number, iaitu yang ada 61.8. So bila kita tarik macam ni, kenapa kita tarik macam ni? Kenapa saya tarik macam ni? Anda boleh tengok video Fibo saya ada explain macam mana kita nak tarik Fibonacci. So dekat sini, bila kita tarik Fibo di H4, kita dah nampak price dah sampai 261.8 untuk WTI. So bila dah sampai 261.8, so kita expect dia akan buat retracement lah. So bila dia buat retracement, apa kita nak tengok pada retracement, apa yang kita expect retracement ni dia akan buat. So sampai mana dia nak turun retracement. Yang ini kita kena tengok bila market buka esok, macam mana pergerakan dia dulu. Sebab apa? Kalau kita tengok di atas ni, ada sedikit lagi resistance tu, nak sampai resistance di atas 66.556 dekat atas ni. Dekat atas ni ada resistance dia yang terdekat. So kita pergi ke H1. Di H1 ni kita nampak, kalau dekat sini pun kita boleh tarik Fibo kat sini. So macam ni, dia baru nampak Fibo 200. So Fibo 200 ni, so let's say besok kalau let's say katakan besok dia market turun, buka merah, so anda tarik Fibo retracement macam ni. Tarik macam ni, Fibo retracement. So saya expect bila dia ada Fibo retracement, kita akan tunggu pada retracement point. Selalunya retracement level yang kuat adalah di sini, 38.2, 50%, 61.8. Dekat sini retracement level dia. So kita nampak dekat sini, bila 61.8, ada apa dekat sini? Ada trend line di sini, previous trend line. So berkemungkinan dia akan turun. Let's say bergantung kepada market buka esok, and then dia, sebab dia masih bullish.
Okey. Okey, dia masih bullish. So kita tunggu macam mana apa yang berlaku esok pagi, sama ada dia market buka, dia buat candle bearish, and then kita ada nampak candle reversal, pattern candle reversal. So bila kita nampak candle reversal, kita boleh entry sell. So apakah candle reversal yang perlu kita cari? Okey, antara candle reversal yang kita boleh, yang biasa common yang berlaku adalah hammer, doji, kita ada engulfing, kita ada harami. Okey, anda boleh tengok candle-candle tu. Okey. So, di samping tu kita boleh nampak macam saya sebut tadi, dekat atas tu ada lagi resistance. So, kita flip time frame 15 minit terus. So, apa yang akan berlaku? Okey. So, nampak dekat sini kalau kita tengok pada time frame 15 minit, apa yang kita nampak di sini, kita nampak seakan-akan dia nak membuat double top. Okey, apa itu double top? So kalau anda belajar reversal chart pattern, ia adalah satu reversal pattern. Okey, double top ni dia berbentuk begini. Okey, berbentuk begini. Okey, berbentuk begini ya. So dia belum berlaku double top selagi double top ni macam mana. Okey, jom saya explain a little bit. Okey, let's say katakan price break neckline, kita panggil yang ini bawah ni neckline, NL sebenarnya, neckline. Okey, ni neckline. So kalau besok market buka Isnin, dia ada buat bearish candle. So bearish candle. So last candle bearish ni, kalau let's say dia close below neckline ni, maknanya dia dah form a reversal pattern. Okey, reversal chart pattern dia panggil. Ini adalah double top Okey, DT. Di sini kita kena tengok dekat Fibo ni, dia mungkin akan buat retracement untuk dia turun lagi. Okey. So kat mana kita nak entry? Di sini adalah peluang kita untuk entry sell. Okey, entry sell ya. So, let's say kalau katakan anda seorang yang mengambil risiko, yang berani mengambil risiko, di mana anda boleh start sell from here, sell daripada sini. Kenapa saya cakap sell daripada sini? Sell di sini. Sebab kita boleh letak stop loss nipis di atas, bergantung kepada modal anda. Anda kena ingat, bila anda sell di sini, anda perlu letak stop loss. Kerana kita tengok time frame besar masih bullish. Maknanya sampai time frame 15 minit pun masih dalam keadaan bullish price. So kita sell ni untuk kita ambil kesempatan dekat sini. Sebab kita nampak dia berkemungkinan nak buat double top. So kita sell kat sini, kita letak stop loss di atas. Ini adalah satu lagi option untuk anda start sell daripada awal. Maknanya let's say price turun, anda sell dari pucuk maknanya. So anda sell di pucuk. Tapi saya lebih baik anda sell di mana dekat atas ni adalah resistance tadi yang kita tengok time frame besar tu, ada resistance kat atas tu. Anda start sell di resistance. Okey. Kalau price naik lah, let's say besok price buka, market buka dia naik. So kita boleh buy sekejap sampai resistance tu kita TP. Okey. Tu option. If price market buka, price naik, buat candle breakout di sini, breakout this level. Kalau price breakout this level, kita buy. Okay. Let's say price turun, kita dah boleh start sell tapi letak stop loss nipis di atas. Okay. Itu salah satu option di mana kita boleh nak start trade esok. Esok pagi bila market buka, kita tengok dalam 5 minit, 10 minit bagaimana keadaan market tu bergerak. Okay. So yang ini untuk WTI. So anda juga, saya pasti ada yang trade brand brand oil. Brand dengan WTI ni pergerakannya lebih kurang sama. Kalau kita tengok di time frame besar, ya kita nampak di situ ia adalah bullish pattern masih dalam keadaan bull, di mana kalau kita tarik trend line pun, okey, kita tarik trend line, okey, dia masih ada di atas okey, kita tarik previous trend line kat sini, nampak tak? 1 point 2 point minimum.
So previous trend line kat sini. So nampak tak? Sebelum ni kalau kita dah tarik dah dekat sini trend line ni, so peluang kita nak entry sebenarnya buy di sini, nampak tak? Nampak? Kalau anda dah buat persediaan awal, anda trade, sebelum anda trade anda buat trend line, so anda dah nampak kat mana anda nak entry buy. Kat sini sama juga. Okey, di sini okey. Bila breakout, tunggu dia buat retracement. Ini dia panggil retracement, dan kita entry buy. Okey. Kenapa? Kalau kita tengok time frame kecil, nampak tak? Dia ada buat pattern apa? Double bottom double bottom di situ. Okey, dia ada buat pattern di situ. Okey. Ataupun kalau dalam RTC you all diajar berkenaan dengan ABC buy. Okey. A B C. Dia break, price break, kita buy. Okey. So kita dah nampak di situ. Okey. So kita expect sama juga price pergerakan dia. Let's say kalau dia WTI dengan Brent dia bergerak seiring dia akan bergerak sama arah. So let's say katakan salah satu bergerak berarah bertentangan, so anda kena berhati-hati di situ So yang itu dah nampak menunjukkan kemungkinan harga akan membuat terjunat ataupun berpatah arah lah. Maknanya daripada keadaan menaik, dia mungkin akan buat retracement So kita akan nampak di time frame kecil. Okey, kalau di time frame kecil kita nampak Brent baru membuat breakout di sini pada time frame 15 minit pada hari Jumaat, malam Jumaat tu dia dah buat breakout. So sebelum market tutup tu dia buat breakout. So dia buat candle merah ni. Doji ni, dia buat candle doji ni pada 15 minit. So let's say kalau kita tengok 30 minit pun dia ada candle merah ni. So untuk confirmation lagi, apa yang kita perlu next candle as a confirmation. Let's say next candle open here, then dia turun. Okay, candle ni turun, dia close below this candle. So next candle open dia naik, dan anda boleh sell. Dia turun. Okay, anda boleh sell kat sini. Next candle, this third candle esok. So anda kena tunggu 30 minit lah. 30 minit untuk confirmation. Okay, kat sini. So ini adalah trading plan anda. Let's say besok candle buka, and then dia buat candle bullish candle, dia buat bullish candle, let's say. So anda boleh continue buy. Sebab apa? Ada resistance dekat atas ni, dekat WTI ada resistance. So kalau kita tengok dekat Brent pun mesti ada resistance tempat lebih kurang sama lah kat atas ni. Okay, so kita kena marking lah resistance. Saya tarik resistance tadi pada time frame besar. Apa sebab? Nampak di time frame besar kita masih ada lagi resistance dekat atas ni pada monthly. Kalau kita tengok pada weekly, okay, weekly punya, okay, kita nampak di sini weekly kita ada nampak kat sini ada resistance di sini. Okay, ada resistance di sini untuk weekly. So dia dah dekat sangat dia dah dekat sangat untuk dia menghampiri resistance tu. So apa pun advice saya, kita tunggu 5 hingga 10 minit market buka esok, baru kita buat decision untuk buy ataupun sell berdasarkan apa yang saya explain tadi. Sama ada kita tengok candle reversal dia buat ataupun breakout. Okay, WTI akan buat breakout, so Brent akan continue follow naik. Okay, ini adalah Brent. And then kita tengok gold gold, apa nak jadi pada gold ni? So gold ni kita nampak sekarang ni dia dah buat dia masih dalam keadaan membuat penurunan tak berhenti buat penurunan dah beberapa minggu ni. So kita nampak di sini, kalau kita tengok daripada segi yang mana yang dah join RTC ni, yang diajar ni, dia buat ABC sell pada gold. Pada gold, kalau saya lebih suka panggil
double bottom, double top. So ini ABC sell, tak apa, okay, ABC sell. So dia dah breakout ni trend neckline dia dah breakout neckline. So kita ada resistance di sini. Kita ada support di sini. Support di sini. So dia boleh turun lagi Dia boleh turun lagi untuk test support dia dulu sebelum dia buat decision untuk naik. Okey. Ini kita tengok monthly punya monthly. Okey. Monthly. So apa yang kita buat, kita tarik trend line. Sebelum kita trade apa pun, kita menggunakan trend line as kita punya kita punya guides sama ada price adalah nak naik ataupun continue nak turun. Okey, kita tarik trend line. So let's say price break trend line ni, baru dia confirm naik baru dia confirm naik. So sekarang ni anda nampak dia masih berada pada paras bawah, di bawah ni Okey, dekat sini. So kalau kita tengok retracement di sini, okey, daripada bawah ni dekat daily punya retracement, okey, start buat penurunan. So kita nampak price gold ni dah sampai 161.8, tapi kita masih ada satu lagi di bawah ni adalah support berdekatan dengan Fibo level ni. Okey, ini adalah orang cakap strong level di mana kita boleh cari entry untuk buy. Okey, kat sini. So apa pun kita tengok H1 dulu, H4, H1. So apa yang saya jangkakan, price berkemungkinan kita tarik trend line ni dulu, trend line H4. Okey, trend line H4. Okey, kita nampak structure dia macam mana. Gold ni dia akan buat structure bila dia buat breakout. Nampak tak macam ni? Bila dia buat retracement, dia buat breakout, dia akan buat retracement balik. Dia turun, dia buat breakout, dia buat retracement. Dia akan buat retracement pada time frame H4 So anda boleh expect dia buat retracement kalau ikutkan retracement macam ni. Retracement. So kita boleh nampak kat sini dia dah touch 50%, tapi dia boleh pergi ke 61.8 dulu Untuk kenapa saya kat 61.8 ni adalah nampak trend line dia untuk dia naik, lepas tu baru dia continue turun balik. Turun lagi. So jika anda monitor pergerakan price esok, jika dia break this trend line, so kita boleh entry buy. Kat mana kita nak TP di sini di resistance. Nampak tak resistance pada Fibo 100 ni, 1723 ni. So kita boleh buat TP1 kat sini. Okey, kita boleh buat TP1 kat sini. Sebab apa? Itu adalah resistance. So resistance dia bukan buat pullback ataupun retracement untuk kalau dia nak continue naik. Okey, dia akan continue naik, dia akan buat macam tu. Okey, tapi kita ada ni, kita ada EMA ni kat sini, exponential moving average ni 50 dengan 200 So dia berdekatan sini. So saya expect dia akan test sini dulu untuk dia, lepas tu dia pull back balik, lepas tu baru naik. Sebab ni H4 anda nampak dia mungkin sikit pergerakan dia, tak. Ni H4 H4 kalau anda punya modal $100, anda silap entry, mungkin anda akan MC lah untuk gold. So kena hati-hati untuk gold untuk gold besok kalau kita tengok H1, kita perlu decide masa bila, masa buka. So nampak tak, bila market buka besok, katakan dia naik, dia melepasi this previous ni, so maknanya dekat sini. So decision kita perlu buat dekat sini, dekat level ni, dekat trend line ni, sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik. Okey, kalau anda rasa dekat sini anda boleh buy, dekat stop loss anda hanya perlu letak yang nipis saja. So anda perlu letak stop loss dekat sini 23.6 Fibo sini, 1695.94, ataupun modal anda boleh tahan stop loss di bawah sini. Okey,
Okey, itu adalah option untuk anda trade. Saya bagi gambaran macam mana price nak bergerak. Okey, so dekat sini anda boleh decide lah. Esok baru kita boleh decide sama ada nak buy ataupun sell daripada gambaran yang saya bagi malam ni lah. Okey, sebab tu saya cakap saya lebih suka buat analisa malam ni. So besok kita dah ada apa kita punya orang cakap gambaran tu, kita nak buy ataupun sell. So bila dia jadi macam ni kita buy, bila dia jadi macam ni kita sell. So kita dah ada gambaran tu. Pergerakan bergerak macam ni kita akan buy, pergerakan bergerak macam ni kita akan sell. So kita dah nampak apa yang kita nak buat besok bila kita dah buat mapping macam ni. Okey, ini untuk gold. So kita pergi ke Dow. Okey, Dow. Okey, Dow kita tengok. Kalau kita tengok H4 Dow ni, kalau ikutkan kita buat trend line macam ni, dia dah buat breakout macam ni. Okey, tapi kalau kita ikut market structure dia, dia tengah buat macam ni. Okey lah, saya buat screenshot dulu. Structure dia kita buat macam ni. Okey, kita sambung tadi. Ada error sekejap. So kalau kita tengok market structure daily ke H4 okey, kita tengok daily. Okey, yang ini seakan-akan dia nak buat apa tau. Dia nak akan, kalau dia breakout yang ni, level this level, maknanya dia akan continue naik. Okey, dia akan continue naik. Sekarang ni dia dah breakout trend line dia, H4 punya trend line. So dia dah breakout H4 punya trend line. So apa perlu kita tunggu? Bila breakout, so kita tunggu retracement. Every breakout kita tunggu retracement kat mana? Dekat tempat dia breakout untuk kita continue buy. Okey, so kita dah tahu dah kat mana kita nak buy. Dekat sini kita nak buy. Okey, kat sini kita nak buy. Okey, kat sini nak buy sebab dia dah buat breakout. Okey, so Dow ni kita nampak time frame besar, kita nak buat buy kat situ. So kalau kita nak tengok time frame kecil, apa jadi kat time frame kecil? So okey, kita boleh nampak lah dia dah buat kenaikan. So kita nampak kenaikan kat situ. So kita tunggu. Tak jauh kalau untuk buy ni. Tak jauh untuk buy. So kita boleh nampak, kita boleh tunggu sini. Okey, kita tunggu dia buat retracement. Always kena sabar. Untuk trade ni kita kena sabar, tunggu peluang yang cantik untuk kita grab. Okey, so kita tak boleh buy. Kalau anda terus buy, besok market buka terus buy, dia akan turun. Dia nak cakap dia akan turun dekat sini saja, kita tak boleh juga, sebab dia ada yang berdekatan ni. Dia ada apa? Dia ada ni support dekat bawah ni. Okey, support kat bawah ni. So dia mungkin test support ni dulu untuk dia naik balik. So daripada sini ke sini, kalau anda buy kat sini, so kalau tekan modal anda hanya $100, anda tak boleh tahan dengan modal anda sekecil tu bila dia buat retracement. Kalau anda entry buy kat sini, so apa kita perlu lihat? Kita perlu lihat reversal candle candlestick yang berlaku di trend line ni. Kalau ada reversal untuk dia naik, so kita buy, terus buy kat sini. Kalau tidak, dia mungkin akan turun lagi. So kalau kita tengok stokastik pula dekat pada 15 minit, kita nampak dia pointing down. Pointing down ni bermaksud dia price dah overbought. Kita tak membuat decision beli ataupun sell menggunakan stokastik, tapi untuk confirmation kita dah nampak dia pointing down. So maknanya price dekat sini dah overbought. So overbought, so kita tunggu dia turun dulu untuk kita buy. Okay, so maknanya dia berkemungkinan buat retracement untuk bagi peluang kita buy. Dan kita tengok di H1, di H4. Okay, H4 kita nampak price masih nak membuat kenaikan. Okay, kita tengok multiple time frame untuk kita trade. So kita hanya retail trader, kita hanya trade pada time frame yang rendah. So kita tengok time frame besar ke mana dia nak pergi, apa hala tuju dia. So kita ambil peluang untuk entry di time frame rendah So peluang dia macam ni lah. So kita buat retracement, kita entry. Okay, kita nampak di time frame besar dia masih nak naik. Dia masih nak buat kenaikan di time frame tinggi ni, nampak masih nak membuat kenaikan. Okay, so kita grab peluang di time frame rendah masa dia buat retracement. Okay, itu adalah outlook untuk minggu depan.
So di mana bila market buka pagi nanti, anda perlu tengok candle apa dia buat. So bila candle tu buat reversal candle, maknanya kita boleh price turun, dia buat reversal candle, maknanya kita boleh entry buy. So reversal candle tu akan berlaku pada support, resistance ataupun trend line. So anda kena perhatikan yang tu. Okay, itu saja untuk malam ni. So hopefully explanation saya malam ni dapat membantu anda. Okay, anda boleh subscribe saya punya YouTube channel untuk anda mendapat maklumat yang lebih lanjut dan semasa. So next saya akan buat coordinate live di Facebook. So kalau anda nak join boleh, tak ada masalah. Saya open untuk semua. So nanti saya akan post di Facebook ataupun di Telegram saya. Yang mana belum join Telegram saya, anda boleh join Telegram saya. Anda cari by Nur Azam, Telegram by Nur Azam, and then anda boleh join Telegram saya. Okay, so subscribe Telegram saya. So kita tengok, saya tunjuk dekat mana Telegram. So let's say di Telegram ni saya akan ada by Nur Azam. Anda boleh subscribe saya punya Telegram. Okay, anda boleh subscribe Telegram saya, and then dekat sini saya akan update masa-masa yang tertentu untuk saya buat live di Facebook dan di YouTube juga. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Assalamualaikum. Semoga kita semua dapat menambah rezeki kita pada minggu depan kita trade, and then dan seterusnya. Okey, jumpa lagi. Bye.